bila kita sujud tu, sujud sembahyang sujud di sini kata dia membatalkan solahnya bila disengaja dan sudah tahu bahawa hal itu haram. Maknanya di sini kalau kita sujud, dari kita ni kita sujud di apa ni, di atas tempat kita sujud tu, dah sajadah ke, itu dia. Tapi kita sujud tu, benda itu ada pada diri kita, macam serban ke kepiah ke, kita sujud, serban pun turun, serban jatuh, kita sujud atas serban itu. Jadi kalau kita bergerak, serban bergerak, kalau kita angkat, serban naik. Benda macam itulah dia katakan kita tidak boleh sujud di atas benda yang bergerak. Benda yang bergerak, kalau kita bergerak, dia bergerak. Itu dia. Mana sujud atas benda yang bergerak. Lain kita sujud di atas beg kan, beg tu, goncang-goncang beg tu, itu lain tu. Itu lain tu. Kita sujud di atas benda yang ada di tubuh kita. Benda tu kita sujud, dia sujud atas, kita sujud atas benda itu. Walaupun sujud sampai ke tempat sujud, menyentuh tempat sujud tu, tak boleh. Kerana itulah kalau seorang tu rambut panjang, bila dia sujud tu, rambut pun turun ke bawah, menutup api dahi dia. Dia sujud tu tak kena atas latar, kena atas rambut ni. Sikit pun tak ada peluang pun dahi kita ni menyentuh tempat sujud. Itu tidak usah batal sembahyang tu. Itu cara dia, batas sembahyang tu. Sebab apa? Sebab apa? Sujud tu hendaklah disengajakan sujud, bukan buat kerana benda lain. Buat sujud tu dengan dahi ni lah, pasal apa? Ni dalam dahi ni kita ni kan, ada benda dalam ni, otak ada ni, ingat Tuhan pun ada dalam dahi kita ni. Jadi kita sujud tu biar betul-betul sujud tu dengan dahi ni lah, dengan otak ni lah, kepala ni lah sujud. Kerana siapa? Demi kerana Allah Ta'ala. Ni kalau sujud tu bukan kena atas latar, bukan kena atas tanah, kena atas baju panjang kita, kena atas serban kita. Itu orang panggil sujud atas serban, bukan sujud di atas tanah. Sedangkan sujud itu tujuannya nak menyatakan kita ni hamba sehabis hina. Sehabis hina kita ni, dari ibu bawah tu sehabis hina kita. Jadi sujud atas serban tu nampaknya ini bukan sembahyang macam tu. Apa benda begini? Nabi kata sujud dengan dahi. Sebab dahi ni tempat si pandang ingatan kita dengan Tuhan sini. Dahi kita ni ada otak, tempat menyimpan fikir kita, ingat kita kepada Allah Ta'ala. Ada pun dada ni, ada pun hati ni, tempat kita merasa adanya iman kita dengan Tuhan. Sini ada khusyuk tawaduk dalam hati ni. Ni tempat khusyuk tawaduk dalam hati, tempat tafakur dan otak. Sebab tu kena jaga ni, dahi kita ni. Itu cara dia. Ni orang main bab sembahyang ni. Itu dia. Jadi batal sembahyang kalau sengaja. Kalau sengaja, ta'ammada juga sengaja, wa alima tahrimahu, dan dia tahu benda tu haram, dia buat juga selain boleh, batal sembahyang. Wa illa kalau tidak sengaja, misalnya kerana lupa ke, kerana jahil ke, dah sujud dah, dia kena balik sujud tu. Dia ingat kalau tak ingat juga, habis-habis salam tu, kenalah ulang balik sembahyang tu. Kerana sujud tadi tidak sah. Bila tidak sah sujud, kerana dia hukum sembahyang, habis yang lain tu
sama-sama tidak sah, kena ulang semula sembahyang. Sebab sujud ni tempat yang paling sensitif sekali kepada orang beriman. Orang beriman kalau dia sujud tu, ya, kalau dia sujud tu Allah dia jaga sangat dengan dahinya. Kalau boleh nak sujud semua sekali dahi ni. Pada dahi ni boleh kita sujud sebahagian saja, bukan semua dahi kita kena sujud, sebahagian saja nak. Kalau sini kita tak sujud dengan belah kanan ni, kena atas dahi ni belah kanan. Itu tak apa dah. Tak apa dah tu. Ingatlah. Jadi kalau sujud atas serban tadi, maknanya dikira sembahyang kita tidak sah, tak diambil kira. Kena ulang semula sujud tadi. Kalau kita lupa atau jahil, kalau tidak kita sengaja buat haram dan batal sembahyang, kena ulang semula sembahyang tu. Ini macam orang main dalam sembahyang. Tak boleh begitu. Tu dia. Tak boleh begitu. Dalam bab sujud ni, ya, dalam bab sujud ni ada beberapa perkara yang kena jaga. Ya. Ada beberapa perkara yang kena jaga. Dia kata iza qumna ila sholati fa innana nuhina anil itiyani bisittatin. Bila kita mendirikan sembahyang, kita dilarang daripada 6 perkara. Ada 6 perkara, hak benda ni kalau kita buat juga, sembahyang kita pun tak berjuruh, hati kita tak khusyuk sama sekali dengan Allah Ta'ala. Tak ada pahala. 10% pun tak ada pahala ni. Orang ni bukan orang sembahyang ni. Bukan sembahyang ni. Dia tak belajar. Iza aqamna ila salati fa innana nuhina anil itiyani bisittatin. Bila kita sedang sembahyang, maka ada 6 perkara kita dilarang. Buat 6 perkara tadi. Yang pertama sekali, buruku ba'irin, ialah kita turun sujud tadi, bunyi degung apa ni, lutut kita ni. Tak ada? Kan kita turun, kalau kita turun sujud kan, kalau rumah kayu, orang sembahyang atas tu, dia turun sujud, Allah Akbar, tung bunyi pelaga lutut ni dengan apa ni, dengan atas tu. Kita tak faham tu. Jadi orang sembahyang macam mana ni, degung bunyi lutut dua-dua belah tu. Tak? Kan Nabi marah kan, tak tu, turun sujud tu macam turun lutut dulu, tangan kediang tu. Nabi marah tu pasal tak kena. Kalau kena tak apa, sujud Allah bergaluh je turun tu, lutut dulu, tangan kediang, tak apa kalau bergaluh ni. Tak dengung bunyi, pasal dia gemuk. Turun tu terletaklah dua lutut tu atas apa ni, atas tu, bunyi semua. Bunyi macam mana tu? Bunyi lah. Dia letak bunyi gitu misalnya, dulu tu ni. Tu Nabi tambah. Buat tak apa, sunat je. Hukum dulu kalau kita belajar 2 minggu lepas, tak apa. Tu. Jadi buruku ba'irin, iaitu sebagai satu kiasan unta nak duduk. Unta tu dia boleh duduk, dia letak kepala lutut dulu, lepas tu barulah dia letak tubuh dia. Itu sebagai terdengar suara bunyi letak lutut. Orang sembahyang dia, tu jangan. Itu orang sayang, orang bukan sembahyang tu. Kalau nak letak lutut dulu, tangan kediang, bergaluh sikit. Tu smooth mana, lembut letak dia, kerana demi Allah. Itu satu, kena jaga tu. Tak apa nak lutut dulu, tak apa, tangan kediang. Yang molek ni tangan dulu, lutut kediang. Nabi kata kan, ulama fiqh kata tadi. Itulah yang pertama, jangan melutut sampai bunyi pelutut tu. Apa dah lagi kalau orang tu gemuk, orang tu sakit gauk, bila saja dia gemuk, dia tinggi. Bila tu sujud tu, sujud dia
nak menayuh dia, berat sangat tubuh. Sakit kahut pula. Allah sakitnya. Nanti dia. Dah macam mana nak hadir khusyuk dengan Tuhan, hadir dengan Allah nanti dia. Dah macam itu saja dah sembahyang kita tak sepenuh dah, tak kamil dah dengan Allah Taala tu. Itu satu. Yang keduanya ialah bab sujud tadi kata dia iltifatu tha'labin, seperti serigala. Orang semayang tu macam serigala. Iltifat tu maknanya, iltifat ni serigala. Serigala macam ni. Serigala kalau duduk di padang pasir ke, dia nak cari mangsa dia. Ita, tengok sujud kau ita. Nak ke sujud ita. Iaitu Sa'lab ni, musang ni, apa ni serigala tadi, kiasan seperti serigala yang duduk di padang pasir. Kata dia yang bertaring, berpaling muka kiri kanan. Masa duduk ke juga. Ni anda rasa hal ni bagi tak berlaku ni kalau dia budak-budak ramai. Tapi dia kira sekarang. Pasal apa? Hendak melihat mangsa dia, nak menangkap mangsa dia. Ibarat orang ni ialah orang yang tak pandai jaga tamak ninah dalam sujud. Tu kena jaga tu. Kita tak jadi hal gitu. Yang ketiga, naqlu rabin, catut tang burung gagak yang mencatut bangkai. Maknanya mencatut ni ibarat dia tak tenang bila dia sujud tu. Jadi macam apa ni, macam burung gagak makan burung tu makan mayat. Gitu. Macam yang bapak makan apa ni, makan padi tu. Allahu akbar. Apa itu? Sedangkan sujud tu tempat yang sensitif. So hati kita ni biar sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ibadat kita jadi comel. Sembahyang kita mesra Allah ada di sini. Tu. Itu dilarang tu. Tu. Sama ni kalau dia yang tidak. Dia rokok. Dia rokok, tidak. Rokok. Tak ada tamak dia sikit pun. Ini nama orang macam dia tak beradab dengan Allah Ta'ala, jawab dia. Tak beradab dengan Tuhan ni orang ni. Kita semayang penting sikit adab sopan dengan Tuhan, kena jaga. Hati kita mestilah kena jaga. Pasal kita berada hadarah dia ni. Semayang kita tu, kita berada dalam hadarah Tuhan ni. Hadarah kawasan dia, nak tengok kita, kawasan dia ni, kawasan diri kita ni, nak tengok kita, nak test kita ni, adakah kita duduk kawasan hadarah dia ni. Kita buat betul-betul ingat ke dia, perhati ke dia, rasa iman dengan dia tu. Dia perhati kita, dia melihat kita, dia observe kita. Itu dia. Dia tahu kita semayang tu. Jadi kena jaga. Kita jadi hamba yang kena beradab sopan semasa kita sembahyang. Barulah sembahyang kita ada nikmatnya, ada gunaannya sembahyang kita. Ada gunanya. Ada guna sembahyang. Tidak, sembahyang kita tidak ada guna apa-apa, kerana dia jadi macam biasa saja. Macam biasa, tak ada benda perubahan pada jiwa dia, spiritual dia ataupun hati dia. Itu dia. Yang keempat ialah iqa'u kalbin. Dia sujud tu macam anjing duduk. Anjing ya? Jubah. Iqa'u kalbin, masa dia sujud tu, dia duduk itu seperti anjing yang lengannya letak atas tanah gitu. Tak boleh tu. Dia sujud
Orang lelaki buka sikit apa ni, tangan kiri kanan sayap kita ni apa kepit sikit. Sujud tu letak dari kepala atas tanah ni sama taraf dengan kaki tu. Pada kaki tu tepat bawah sekali. Jadi kepala ni tepat bawah, sama level dia, sama dengan ni. Kepala kita hak sifat molek-molek ni, intang beliang, ilmu, makrifat dan sebagainya, ingat Tuhan, hati merasa nak Allah, turun bawah habis. Tu. Jawabnya ialah muhasabahnya lah pegang dahi pas sembahyang. Adakah aku sujud tadi kepala aku tunduk ke bawah menandakan hinanya aku di hadapan Allah Al-Jalil? Hati turun ke bawah tu, kita muhasabah, tanya hati kita lepas sembahyang ni, adakah aku sujud tadi? Hati aku sujud menandakan aku hamba dia hingga sanggup aku sujud semua 7 anggota. Tu. Muhasabah bang itu. Kena jaga tu. Jangan cuba kita semayang tu tidak ada perubahan. Biasa tak ada perubahan apa-apa. Jangan. Biar ada satu, kita panggil, ada satu changes. Kita panggil changes. Perubahan. Perubahan. Bukan perubahan apa ni. Nak suruh kita semayang tu jadi harmoni. Nak suruh semayang kita ada tenang. Nak jadi semayang jadi penawar pada hati kita. Bila kita sembahyang mendekati Allah Ta'ala dengan nama dia pun tak apa. Allah tu Allah kubak nama dia, dengan dia Allah tu kita tenang dah. Tak apa dah tu. Ning larat sembahyang tukang la ilaha illallah, tubuh dah bergerak begitu. Allahu Akbar. Kan gini kan, Allah buang, tanda buang ni. Allah sini tak mari pergerakan hati semacam itu. Pasal apa? Tidak belajar ilmu kesucian hati. Ilmu hati tak belajar. Yang belajarnya ilmu body. Apa ilmu body? Body ni pandai bergerak, pandai rokok, pandai, itu pandainya. Tapi pergerakan hati ke mana jatuhnya? Jatuh ke dia. Mana boleh hati berjatuh pada Tuhan. Dia ingat kita rokok, kita terasa kita rokok, kita ini dah, kita sujud, ni apa? Ingat kita ni, dah kita dah kan, ingat apa lagi ada dah ni? Ingat pada Allah, hati kita ingat pada Allah, bergerakkan ni Allah bergerakkan. Ingat kita ni benda, dah kita dah ingat apa lagi? Hati itu hendaklah bukan ingat kita, bukan ingat ke hati kita biar ingat pada Allah. Bukan ingat ke diri kita ni. Salah orang tu bila dia rokok Allah, ingat dia bunyi suara Allah. Pelik sungguh orang ni. Allah, dia ingat dia sebut Allah. Ingat bunyi Allah tu. Nak buat apa Allah bunyi tu, kita sudah tu. Bunyi di Allah tu, lafaz huruf dia, alif lam tu. Nak ingat Allah tu, dalam dia tu. Tenang hati dengan Allahu Akbar. Hak tu kita nak. Itu intisari dia. Itu lemak manis dia, itu halwa dia, itu gula dia. Manis tak pahit. Tu Allah tu manis, dia tak pahit benda tu. Sebab tu Tuhan kabulkan Al-Quran, semayanglah kamu. Sebab semayang tu ingat Tuhan. Ingatlah Tuhan tu, hatimu jadi tenang. Kita nak lawan Quran kata tu, kau boleh lawan. Tak boleh. Dia kata memang betul. Benda tu fakta, benda tu hakiki tu. Tu dia. Sebab itulah bila akhirat kelak, Tuhan tanya kita mula-mula sekali bab semayang. Bab semayang, cukup dak semayangmu tu? Kita kata cukup semayang perdu tu. Ada tambahan lagi? Ada. Apa dia? Semayang sunat. Aku kasih orang itu. Masih lagi cukup dah semayang tu? Tak cukup. Qada ke tidak? Tak qada. Hak sunat buat. Oi, hak sunat buat qada tak? Macam mana begitu?
Itu masalah je. Rajinnya sembang sunat, hak fardu tu sengaja tinggal, sengeleng tinggal fardu tu. Tak qada. Dah lagi khusyuk dak sembahyang tu. Tak boleh nak jawab sekarang pasal ada khusyuk tu. Kabur juga mulut kabur. Tak khusyuk. Semua dipersoalkan. Kalau kita makan nasi nak apa? Nak kenyang. Siapa orang kata saya makan nasi tambah kenyang, nak kenyang? Itu orang tak siumang. Kita minum air nak apa? Hilang dahaga. Sebab tu Tuhan berikan air tu sifat dia boleh hilang dahaga kita. Tuhan beri kita tu jadi gula manis-manis. Sebab tu kita makan tu segar tubuh kita. Kita makan nasi-nasi itu nafsu kita kuat dan sihat. Bukan kita pandang hak putih tu. Hak putih tu hak tu kulit je. Hak dalam beras tu, hak sedap makan, hak kenyang kita, hak tu dia panggil rezeki. Hak kulit tu nak buat apa? Hak dalam tu. Kalau air tu bukan hak cair tu, hak dalam dia tu boleh minum selesa. Itu nikmat dia panggil. Sama juga sebut Allah tu, hak luar tu apa dia? Itu sebutan saja, luar orang saja, kulit saja. Bila sebut Allah, Allah dalam ni sejuk hati. Itu rahmat dia panggil. Waktu kita pasang ni dah semayang. Itu dia. Jadi enam perkara ni dia kabur lagi. Iqa'u kalbin, kiasan pada duduk anjing, yakni lengannya dia letak ke tanah anjing itu duduk. Sebab apa dia kabur bab sujud, bab duduk ni? Dia tak kabur bab diri ni. Hadis Nabi ni. Sebab masa duduk ni kita nak sujud, nak duduk, nak baca tahiyat, nak bagi salam, nak salawat ke Nabi dan sebagainya, nak istighfar. Masa sujud lah. Masa duduk lah. Duduk tahiyat akhir, tahiyat awal tu. Itu dia. Jadi iqa'u kalbin ni kata dia kiasan sebagai duduk anjing yang lengannya meletak ke tanah. Ibaratnya kata orang yang sedang sujud tidak dapat adalah anak jari kakinya. Kena tengoklah jari kaki. Kena bengkok sikit. Ni kaki kita dua-dua ni. Bila sujud, kau sujud gini. Ini dikata menyentuh. Ini menyentuh jari kaki. Ingat baik ini menyentuh ni, berdiri ni. Dia kena bengkok sikit. Perut jari dia nak, bukan ujung jari. Tu. Tu cara dia. Tu dia. Maknanya kalau satu masa tu orang kabur saya, kita nak imagine, nak khayal tak betul tak ni, betul tak ni, betul ni. Kita nak pergi, sengaja pergi masjid tu, berasa tak pasal-pasal juga dalam bandar. Orang tu orang rajin sembahyang lah. Bila dia sujud, kaki dia dua-dua ni dia, bukan saja dia mencecah tempat duduk ni, naik ke atas gitu kaki dua. Dia panggil apa lagi? Apa? Sujud kaki diangkat gitu. Apa dia panggil? Tungging. Apa dia panggil bahasa Melayu? Tergantung. Tergantung. Orang tu bukan sembarangan. Ana ada tanya orang tu, kau tanya jadi prajudis kita tau. Sebab kawan kita belaka. Prajudis lah. Tak baik pun jadi orang, awak dah tahu dah. Jangan tanya siapa-siapa. Kata orang macam itu dia, tergantung kaki dulu. Tapi tak tinggi sangat, tapi tak mencecah tempat sujud. Dah macam mana? Dakwah dak sapa tau. Dakwah kita dak sapa. Dakwah kita sampai luar je. Dia sampai ke dalam hati tau. Dia cara dia. Sebab yang Tuhan kiranya zahir Tuhan kira, batin Tuhan kira, kulit pun Tuhan kira, isi pun Tuhan kira. Itu dia. Yang kelima ialah hayatul khayli, kelakuan kuda. Kelakuan kuda sini mana ibarat dia orang yang
Bikah bangun, kuda ni dia tengok tuang dia bangun selalu kuda ni, hormat tuang dia. Pandai dia ajar lah tuang dia. Kuda dengan tuang dia, bila dia tengok tuang dia, gitu. Ibarat apa tu? Ibarat angkat kaki depan tidak betul. Macam orang semayang, tangan bertakbir, bengkok, kata dia, tidak menghadap kiblat. Mana dia tengok tuan dia? Kalau tuan duduk situ, situlah. Tengok tak lain. Kalau kita semayang, hati kita pada Allah, dada kita tengok Kaabah dah. Aku tak gitu. Dia tengok di mana tuan dia ada situ, dia kita dah. Tuan kita Allah Taala tu semayang. Ngadap Kaabah lah. Orang sana ngadap Kaabah. Tu. Jadi kita jangan jadi tabiat hayawan. Kita kini tabiat insan kita nak. Kita nak menjadikan kita ni kemanusiaan yang beradab dalam semayang kerana Allah Taala tu. Bukan hayawan kita ni. Tu. Yang keenam, hayhatul hamil, perlakuan hima. Hima ni binatang kecil sikit daripada kuda. Kecil. Hima ni semasa dia duduk, kedua kakinya dia berunjuk ke belakang. Unjuk belakang. Ibaratnya orang semayang kaki dia tu hunjuk ke belakang tu menyebabkan orang belakang tu susah. Kerana kaki dia depan tu terganggu, dia nak sujud orang lain. Orang nak sujud. Hima ni semasa duduk kedua belah kaki menunjuk ke belakang, menyebabkan terganggu orang nak sujud di belakang dia. Itu dia. Jadi maknanya orang lain belakang tu jadi mangsa lah. Sejauh manakah jadi mangsa orang belakang tu? Orang tadi terpaksa serong sikit, takut kena sujud atas kaki orang tu, serong sikit. Dan serong tu juga terpesong lah kiblat tu, tak lain. Gini kiblat kau tu katakanlah. Ni kiblat ni. Kita kaki kita bunjuk masa sujud tu, kita bujuk ke belakang tu. Jadi kita nak sujud atas kaki dia tak boleh. Tak ada kehormatan kita dengan Tuhan tu. Aib mana? Aib dengan Allah. Sujud atas ni juga. Dah kaki depan tu kita pun tang lain. Tengok tak lain sujud. Itu. Missing. Terlepas kita daripada menghadap kiblat. Jawabnya tak usah sembahyang tu. Inilah kita pasalang apa? Kalau begitulah. Kena solat semula lah. Jangan jadi tempat himah. Jadi sujud ni ya perkara yang sangat sensitif. Dalam masa berdiri lain. Masa berdiri sembahyang tu kan, dia berdiri kan. Apa kita kata tu? Ada beberapa perkara kita sembahyang tu dan hukum qauli lah. Hukum qauli ada berapa semua sekali? Hukum qauli ada berapa? Berdiri. Berdiri. Satu hukum qauli. Apa dia punya hikmah? Yang kedua, rukuk. Apa dia punya hikmah? Yang ketiga, i'tidal. 3. Yang 4, sujud yang pertama. Yang kelima, doa antara 2 sujud. Dah, betul tak? Lepas tu sujud yang kedua dah. Itu baca tahiyat ke? Itu 7 dah. Dia 7 ke? Diri, rukuk, i'tidal, sujud ke yang pertama, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, dah tu. Dan sujud yang sama itu kita baca tahiyat. Senang lah. Jadi berdiri tu lambang apa? Biar kita tahu sikit hukum qauli, hukum fi'li. Belum masuk bacaan ni. Alhamdulillah belum baca lagi, belum baca tahiyat. Perbuatan saja ada lambang dah. Kita berdiri tu, kata ulama, dia macam nombor 1.
Satu. Cacar dia. Kalau tak ada nombor satu, nombor dua tak ada. Bila ada nombor satu, memang ada nombor dua. Kalau kosong tu tak benda saya kira lah tu nombor kosong. Kosong saja tak jadi, nombor satu mesti ada. Ada nombor 10 pun mesti bergantung kepada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, satu nak juga. Kalau satu mesti ada, baru ada 2, 3, 4, 5. Satu tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ni Allah. Ingat baik tu. Dan buat amda ni di cacang ni munajat. Apa munajat? Munajat maknanya kita nak kapur ke Tuhan kita. Ya. Aku puji padamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku puji kamu yang membela siang alam, yang pelihara siang alam. Tu munajat kita nak kabar Tuhan tu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu aku aturkan kepada Tuhan yang memelihara Rabbil alamin, memelihara siang alam. Kita terjemah Tuhan yang menjadikan alam, tu bukan terjemah begitu. Yang memelihara, Rabba yurabbi tarbiyatu, memelihara alam. Dia jadikan kita ni hidup, ada dengan rezekinya. Dia jadikan ikan hidup di laut, dia jadikan pokok berbuah untuk kita makan. Dia jadi sekian alam tu. Jadi kita puji ke dia sebab kita dapat penjagaan dari tu. Dia beri kita siang jadi cerah. Kalau dia berikan kita gelap, nak jadi apa? Gelap semua, saya tak ada matahari. Mati orang, air semua jadi beku belaka. Dia jadikan cerah, gelap. Malam tu apa? Subata. Jangan aku laila subata, aku jadikan malam untuk kamu sedap tidur. Malam tu siang itu apa? Ma'asya, untuk cari makan. Laku angkabah tu. Itu dia. Itu puji kita. Bijanya Allah atur kita dengan penuh peraturan, pentadbiran. Itu puji kita. Jadi Tuhan jawab, asna ala ya abdi, hamba ku puji aku. Tulis. Sangat malam. Tuhan terima puji dia tu. Dan kalau kita puji Tuhan puji kita, nak apa lagi? Bukan puji ke orang, puji orang jadi kita, orang buat kita, orang jadi kita, rezeki kita, tadbir kita, hidup kita. Kita puji ke dia. Memang layak, sabar kita puji ke dia. Dia semayang kena puji ke dia. Dia buat akan alam untuk kita. Wa ja'alakumul arda firasya. Aku jadikan bumi semua sekali sebagai hampuran. Khalaqakum jami'an, jadikanlah untuk kita semua sekali. Dia puji dia. Itu masih kianglah kita munajat khabar ke dia. Amin. Lepas kita baca Fatihah tu, astajib lakum. Aku terima kamu berdoa. Aku terima pujimu kepada kami, Tuhan kata. Itu masih berdiri. Dia berdiri satu negeri dah. Bila berdiri tu, apa kita rasa? Tak ada dua. Allah, berdiri. Dia mula-mula berdiri. Tak ada dua dah. Dua mana? Ingat ke dia je. Kita tak ada dah tu masa tu. Pasal kita ingat ke dia. Ingat ke dia tu, lupa dia kita. Jangan jadi dua ingat. Jangan ada dua niat. Ingat kita, ingat ke dia. Jangan tu jadi dua. Ingat kita nak buat apa? Kita dah ingat apa lagi? Dia bangun Allahu Akbar. Berhenti sekejap. Tenang sekejap. Tenang sekejap. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Purah penyayang pada kita. Itu dia. Baru kita nak mula muji Tuhan, rakaat ta'zim pada Allah. Tidak ingat kepada Allah. Gerak kita tu ialah kerana Tuhan menggerakkan kita tidak tu. Dia begitu roh mula bergerak. Dia sujud. Tepat itulah. Sujud itulah tepat yang Tuhan terima rayuan kita, kehendak kita. Untuk bekal akhirat kelak. 2 kali sujud. Diri sekali je satu rakaat tu. Rakaat sekali je rakaat tu. Tidak sekali. Bila jatuh sujud 2 kali sujud. Itu dia.
Itu hebat je sujud tu. Masa sujud itulah kalau boleh tuan-tuan kena belajarlah masa sujud tu dari segi perkembangan kerohanian hati kita dengan Tuhan tu. Kejam mata sujud, ada tafakur sini, ada tazakur sini, sujud betul-betul dengan penuh perasaan khasyuk, tawaduk, ta'zim kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi macam ni. Tadi ada jenis makhluk hayawan ni yang ikut dia. Ni kejadian hayawan ni dia tak suka benda gini sebab dia tak ada hati. Dia tak beriman dengan Tuhan hayawan ni. Baik uta yang ikut dia tu, bila dia turun dia kalau tu sampai bunyi mau. Kalau orang tu bahasa passion semayang tu cepat tung bunyi lutut lagi latar tu. Itu tak mahu Nabi kata. Kalau nak sujud molek-molek sujud. Yang jadi macam uta cepat-cepat turun tu. Tu dia. Yang kedua, musang pada pasir. Tuan semayang tu tengok situ, tengok sini. Tengok tak kata. Tapi kita tak begitu lagi. Hati kita kena jaga. Kemudian catuk utang burung gagak ni. Makan-makan. Macam kita sujud. Waktu baca tahiyat tu. Kita mesti tenang. Duduk. Tenang. Tenang tu, dia lah. Ingat. Supaya tak jadi macam ayam makan, ayam catuk berah. Jadi dia catuk. Sujud tu. Yang itu. Nabi marah sangat tu. Kelakar kuda. Tengok tuang dia kau. Gaduh-gaduh dia bangun hormat petuang dia. Akak kaki tak sedar. Melepak tu. Tak boleh itu. Itu hayawan tu. Kita manusia, insan. Itu jaga dia. Itu yang kena jaga ya. Itu dia. Kalau boleh tau. Formula ni berdinding tau. Tapi dah sah lagu berdinding tu mana. Hak ni molek berdinding tau. Suruh baca tau. Dah sah lah. Tak ada. Molek dah. Nak buat di mana? Hak ni. Hak lah nganam kan nak buat di mana? Nak buat di masjid. Mau ada orang lah. AJK marah lah. Nak buat di mana? Berdinding. Nak buat di mana? Cuba jawab. Nak buat di mana ni? Nak buat di mana? Hak jaga-jaga nak buat di mana? Ya? Nak buat di mana? Ya? Berlatih lah. Jaga. Berlatih ni. Berlatih kita kan? So berdinding tu. Berlatih. Kita ada. Hati kita ada dinding tak? Berlatih. Berluar tu. Jadi kalau sejuk. Dah keadaan. Penuh emosi. Penuh perasaan kita sejuk tadi. Siapa? Terasa kita. Rendah. Diri kita. Diri mana hati kita. Itu cara dia. Masih sejuk lah tu. Hak fiqh ni dia mengajar undang-undang saja, hukum hak luar saja. Ni dia undang-undang hati dia panggil. Adat-adat hati dengan Tuhan. Kena jaga adat dalam sembahyang. Sebab kita nak beradat dengan Tuhan tu. Kata apa ni Sultanul Ulama Syekh Zainuddin Abdul Salam. Syekh Zainuddin Abdul Salam. Dia kata dalam sembahyang tu ada 3 perwakam. Bangun, sujud, tidak tu bangun dia cacang. Bangun tu masuk tidak, rukuk dan sujud. Apa maksud Tuhan suruh kita bangun, rukuk dan kita sujud. Sujud tu masuk duduk sujud. Duduk dia tak mesti sangat duduk ni. Dia nak hak yang sensitif kita. Bangun tu hati, rokok tu hati, sujud tu hati. Dia kata ada 3 perkara anggota manusia yang kena jaga dalam sembahyang. Bangun tu, rokok tu tidak macam bangun juga. Sujud itu ialah kerana nak jaga adab dengan Tuhan.
Bangun tu beradab dengan Tuhan, hormat. Rukuk, hormat. Sujud, hormat. Jadi kalau kita buat barang rukuk sujud tu, habislah ada. Hilang adab tu dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita nak beradab. Itu masalah besar tu, bukan kecil tu. Itu dia. Masalah besar tu. Itu cara dia. Habis. Dan kita balik. Wa yasahu ala yadi ghairihi wa ala nahwi min dilin biyadihi li'annahu fi hukmil munfasil. Dia kata sah kita sujud pada tangan orang lain. Kalau kita sujud atas tangan orang lain tak apa. Bukan buka tangan kita tu, bukan apa serban kita. Itu dia. Kita sujud sembahyang Jumaat aja. Dah tempat tu sepik, soft tu rapat sangat, kita sujud tu kena dah tangan orang lain. Orang lain sujud, kita sujud atas tangan. Itu tak apa. Tak apa sebab di tangan dia, tangan dia tak bergerak masa tu. Tak boleh kata, boleh tak apa. Sah bersujud pada tangan orang lain atau sapu tangan yang dipegang dengan tangannya sendiri. Sapu tangan, kita pegang tangan. Sah. Dalam kita tak itu. Serban kita pergi semayang tu bawa serban lah. Bawa serban. Jadi kita anggap kapek ni ada masalah, debu. Kita nampak dia orang tak sedut debu tu, kita nampak benda, nampak tak bersih tu, kita nampaklah mana. Kita ambil serban kita apa depan tu. Allahu Akbar, kita sujud atas ni. Tak apa. Tak tu. Pasal dia bercerai dengan kita. Kalau serban duduk sini, dia jatuh serban, sujud atas serban ni tak boleh lah. Boleh. Itu cara dia. Itu cara dia. Sebab barang yang dihukum sebagai yang berpisah daripada orang tadi. Sebab benda tu lah lain. Serban kita lepas daripada kita bersini. Takutnya buat atas ni. Sujud atas ni. Kita angkat pun serban tak angkat, situ serban kita tak apa tu. Sebab dia tak bergerak, kita bergerak. Kalau kita bergerak, dia bergerak tak boleh lah. Kalau serban tu kita bangun, dia bangun. Kita sujud, dia sujud. Kita sujud atas tu. Memang tak boleh. Impelif, tak usah. Tak usah sembahyang tu. Bila bersujud pada sesuatu yang kemudian melekat pada keningnya adalah tetap sah dan ia wajib membuangnya untuk melakukan sujud berikutnya. Kalau dia sujud kena atas kening kita ni, atas dahi kita tu, lekat kita, wajib kita hilang, buang. Kena plastar sini katakanlah, lekat sini, kita hilangkan dia, cabutlah benar. Sujudkan dulu, tak apa tu. Ini jarang berlaku. Kalau kena pasir syuting, ni tak kena pasir, tak jadi masalah. Bukan mati sujud tu semua dahi. Ujung ni kena, tengah dahi kena, belah kiri kena juga sujud. Tu bukan begitu. Dia nak satu bahagian saja, a small portion. Yang kecil saja sudah. Kena sini pun tak apa. Kalau orang tu orang panjang, dia panjang tu tak, dia sujud tu rambut dia turun ke bawah. Tapi belah ni dia tu sikit, dia halis sikit tu, dia sujud atas ni. Tak ada apa-apa dia nak sebahagian saja. Tangan ni tak payahlah sujud tak sujud, berlapis tak berlapis tak kira. Kaki juga rupa kena jaga, kaki tu kena tutup. Puan kaki tu kena tutup. Kena tutup. Dia masuk bagi orang juga. Tu dia. Ada poin ni. Anda nak tanya saya. Orang sering mempertikaikan orang puan ni bila dia semayang, dia panggil apa? Apa dia tutup muka ni? Kaitan lekung tak? Macam mana dia dagu ni ditutup dah, ujung dagu ni ditutup dah. Kadang-kadang setengah tu di bawah ni. Kalau dia di luar ni masih pergi ke pasar ke mana-mana pun dipasang jilbab tu. Kalau sampai bawah ni tak apalah mana. Sini nampak sini. Dah semayang dua gitu juga.
Lain mana pelaman kita nampak orang kita. Masing-masing kita ada orang belaka lah. Dia tutup dah sini. Tutup dah. Ya. Orang puan kena tutup ni ya. Sebab apa? Kita dalam semayang. Semayang tu kerana siapa? Hak yang nombor satu sekali kita hidup. Allah Tuhan lah. Nombor satu. Nombor satu tu. Jadi kalau kita tutup muka, hak mana muka? Kita tafsir, hak mana muka? Hak muka tu, hak kita nampak depan. Depan nak nampak. Macam saya akan nampak saya nampak tuan. Apa muka tu? Jadi dahi ni masuk bagi apa? Hak kita nampak dah. Jadi supaya semayang kita hak nombor satu dengan Tuhan tadi, kita kenalah jaga, iaitu nak jaga ihtiyat, nak jaga basi, nak suruh jadi basi molek, tutuplah juga sini. Tutup kena buat macam rajuk ni lah. Tahu rajuk? Benda panggil tau ni. Biar tutup kat ujung ni, sapau ni. Dalilnya orang lelaki dengan orang ada lelaki semayang kan, orang ada antara pusat dengan lutut tau. Antara pusat dengan lutut tau. Orang ada lelaki nak semayang antara pusat dengan lutut. Dah. Kita ambil kain, dah tu. Kita kilas sampai ke lutut. Dah. Dia dah. Bawah lutut dah kena atas lutut kan. Nak jaga basi, biar kain tu bawah sikit supaya bila kita tu tak terselok nampak lutut. Kita tak faham tu. Ambil basi. Dalam keadaan sepekah dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi wajib, ma la yatimul bil wajib illa wajib fa wajib. Kalau benda tu kita buat tu wajib setakat itu. Tapi bila kita buat benda tu jadi tak sampai wajib, kena sambung dengan wajib yang lain pula, tambah lagi. Kalau apa tadi masa dia keluar tak apalah, nampak ni bahagian muka tak apalah ni, sebab muka tak wajib tutup orang. Jadi dalam semayang kena jaga, kena buat juga tutup sini. Apa ni panggil ada macam rajuk sini. Orang ni kena jaga juga. Kalau ke Mekah, dia kira Mekah orang Arab apa banyaklah benda gitu, tapi orang Melayu kita dia ada sikit akhlak orang Melayu kita bagus. Orang Islam kita, dia orang Islam kita ni, orang Melayu kita ni memang kita pun terasa dia sikit akhlak molek. Molek. Dia jaga, dia tambah syubhah, dia tambah keliru, dia nak yakin yang waswas. Boleh sini tak yakin ni, kalau tutup sini yakin betul-betul tutup muka. Dah. Muka tu buka hak ni. Benda panggil tau. Apa panggil boleh? Sini. Tutup sini. Ujung jagu tutup dengan itu juga. Dia panggil tak sepenuhnya tutup muka, melainkan wajib tutup sebahagian daripada muka ni. Itu hukum ni. Kaedah usul fiqh. Ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Wajib sini berarti tak sepenuhnya. Kena tutup sini, boleh jadi wajib. Dalam semayang ni ingat baik, bukan luar semayang ni. Dalam semayang kita ni jaga. Tu. Orang tengok kita, tu kena jaga, kita ibadat pada Tuhan. Tu dia. Habis. Ma'atangkisin, bila tu sujud, kita kena tekan sikit dahi kita ke lantai. Yang kita sujud tu letak semata letak. Kita sujud tu letak ni. Letak semata letak tu. Setu tak setu. Setu pun tak ataupun setu sikit je. Tekan sikit dahi kita. Ibaratnya kalau ada kapas tu, tekan tu nescaya insya-Allah kapas tu dia jadi bekah. Bekah mana? Apa bekah tu? Kapal tu jadi turun sikit. Apa dia panggil? Kalau ada kapal macam batal. Itu sujud tu jadi lekuk sikit. Kalau ada batal, sujud tak batal. Masa kita orang sakit yang sujud tak batal. Sujud tu dak lekuk batal tadi.
bantal lah, bukan batal, bantal. Ketok gitu aja, tidak situ, itu layan akik tak jadi. Bukan tidak sah, start daripada nak buat tak jadi dah benda gitu. Waktu sah tak sah tu, buat dah tak sah tu, ni belum buat lagi tak sah dah. Tak sah. Pasal sujud apa begitu. Kalau uzur tak apalah. Kena tekan sikit ya. Sujud itu dengan menyungkur, maknanya tunduk, iaitu bahagian pantat dan sekitarnya berada lebih tinggi daripada kepala dan pondok selepasnya sebagai i'tidal. Itu dia. Jadi kata dia, makna tangkis tadi maknanya seperti diangkatkan ni ajizah ni punggung belakang dan sekitarnya tak mengatasi kepala dan dua bahunya itibak. Dan syaratnya kenalah tangkis, maknanya tekan sikit, macam ibarat kita tekan atas kapal biar lekak sikit. Itu cara dia. Kalau kepala lebih tinggi daripada pantatnya, ni pantat ni apa ni, ponggeng punggung. Kalau kepala lebih tinggi daripada pantatnya atau sejajar, belum boleh dianggap cukup. Maknanya dia sujud tu maknanya kepala tu dengan punggung dia sama satu lain. Belum cukup dah, belum ada tu. Kena tinggi belakang ni biar kepala bawah. Kepala bawah punggung belakang tinggi sikit. Itu dia. Bahkan kata dia, ternyata apa ni, lain halnya bila ternyata ciri badan tidak mungkin bersujud selain daripada cara kedua tadi, maka biasalah dia anggap cukup. Kalau dah orang tu sakit pinggang dan sebagainya, ini tak ada masalah, dimaafkan, buatlah setakat mana yang kita boleh buat. Itu dia. Sujud itu dengan meletakkan sebahagian keningnya dalam keadaan terbuka. Bukan kening ni, dahi ni, kening apa? Sujud jabhah tu mana? Dahi, silap tu. Sujud itu dengan meletakkan sebahagian keningnya. Bukan kening ni, apa kening? Tidak ada begitu. Dahi maknanya, dia silap terjemah. Kita tak pernah kata dia silap. Pencipta orang tu silap. Dia tak silap. Alat cetak tu silap. Alat cetak silap tu, orang yang mencetak tu bukan orang belajar fiqh. Kening ni maknanya dahi. Jabhah ni bahasa Arab, jabhah ni dahi lah. Biwadi ibarat jabhatihi bikashfin ay ma'kashfin. Sujud itu dengan meletakkan bahagian dahinya dalam keadaan terbuka, tidak tertutup oleh sesuatu. Itu dia. Bila kening itu tertutup, bila dahi itu tertutup oleh semacam pembalut, kalau dahi kita tu, doktor hospital habis dia plaster daripada sini sampai ke ujung ni. Pasal apa kita kemalangan? Tu tak apalah, kita sujudlah di atas pembalut tadi, dan air semayang kita tu kena tayamum lah. Tayamum. Pandai ada tayamum? Tayamum ada perkara. Ada berapa cara? Tayamum ada 4 cara. Nak ambil hak mudah, nak ambil hak sederhana, ambil hak molek sekali. Tayamum. Kita dah baca tayamum, tak baca tayamum dah. Dah hafal ke tak? Baca dah dengar dah. Kalau nak ambil tayamum, hak paling eksil, hak paling molek sekali. Hak paling mudah boleh ambil dalam mazhab kita. Tayamum dulu. Tayamum? Tahu tayamum? Dia
4 cara dah. Kat tangan, bukan tak keping ni, tok buka ni. Jangan niat lagi tu. Ni jangan niat lagi. Tok. Sebab kita dah start lagi tayamum, sapu muka. Baru niat. Saja aku tayamum untuk mengharurkan semayang, untuk memulakan semayang. Sampai sini. Berhenti niat. Basuh muka. Sapu muka. Boleh? 2. Tangan kiri bawah. Jatuh dahulu sudah. Ada dah. Habis tayamum, selesai. Satu kes. Lepas tu baru kita ambil semayang. Macam biasa ya. Semayang. Kalau nak molek ambil semayang, macam Nabi buat. Masuk tangan, bismillahirrahmanirrahim, masuk tangan, muka, masuk hidung, masuk muka. Jadi tempat apa ni, tempat dahi tadi kita sapu dengan air saja, sapu je. Kalau doktor kata jangan sapu air, kena ikut dia. Lepas tu sapu kepala, yang tangan, kepala, telinga, kaki. Itu cara. Yang kedua, ambil semayang dulu. Ambil semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat ya. Kau mau, saya dah sunat. Lepas tu basuh muka. Ni lah. Saja berwuduk kerana Allah Ta'ala. Basuh muka. Basuh tangan. Sapu kepala. Basuh telinga yang sunat. Basuh kaki. Habis kes. Untuk molek sekali tu, kita nak ambil tayamum dulu ke ambil semayang kediang, ataupun ambil semayang dulu, tayamum dulu ambil semayang kediang, atau ambil semayang dulu tayamum kediang. Situ ada 2 cara. Yang ketiga, ini sophisticated sikit, payah sikit ni. Ini payah sikit ni. Payah sikit. Katakanlah plaster ada di dahi ni. Kita nak basuh apa nak di dahi, di muka kita, plaster di muka. Di muka. Ataupun plaster tu ada di tangan kita. Tangan kita. Balut ni plaster. Ingat baik ya. Pertama sekali kita kena raih, kena jaga bab taktik ambil air semayang. Saya hajar dah ni, tak ingat ni. Tak lagi dah. Tak ingat. Taktik ambil semayang, tengok ya. Air semayang kita hak wajib berwuduk. Basuh muka, basuh tangan ke siku, sapu kepala, basuh kaki, jangan tertib. Jadi sekarang kita ambil wajib, sunat tak boleh lah tu, hak wajib. Tangan kita patah, kena balut. Tertib kena jaga. Pak sakit ni kena jaga tertib air semayang. Tengok ya, saya buat. Balut tangan saya, balut. Tangan saya balut, doktor balut, melanggar. Tu dia. Pertama sekali, ni hak molek sekali ni. Kita ambil semayang. Anda ambil semayang. Ambil semayang. Saja ke berwuduk kerana Allah. Kerana Allah. Bila anda ambil semayang basuh muka mula sekali, niat berwuduk kerana Allah Ta'ala, anda basuh tangan. Tangan balut tau. Tangan balut ni dah baik. Jadi pada masa balut sini ni buat berana tu, anda boleh tayamum dulu.
Baru basuh tangan. Basuh kepala, basuh kaki. Ataupun siapa? Pak perkara yang keempat ni. Anda ambil semayang, muka, basuh tangan, kesak-kesak, tayamum. Kepala dan kaki. Itu 4 cara. Hak ni molek sekali ni. Ke tak faham tu? Ke keliru? Yang ketiga ke 4 keliru tak? Ana ulang balik. Hak tadi molek dah. Tayamum suku, air semayang suku. Ataupun semayang, ambil air semayang dulu, tayamum buat kediang, buat sesa. Biar sepenuh tayamum sampai ke habis. Tayamum habis, ambil semayang. Balut ada sini. Balut tak boleh buka. Mau doktor lah. Rosak anggota kita jadi haram. Cedera. Tayamum dulu, ambil semayang kediang. Semayang dulu, tayamum. Tayamum dulu, ambil semayang kediang. Ataupun ambil semayang dulu, tayamum kediang. 2 situ ada. Yang kedua sini. Yang kedua kita ambil semayang. Lepas tu luka sini. Jadi di sini nak jaga tertib ni. Tempat yang kena sini nak jaga tertib semayang kita. Kalau tadi tak tertib ni, suku-suku dah. Nak basuh sini ni, tak boleh. Tayamum lah. Tayamum ni caranya tayamum macam biasa lah. Habis. Lepas tu basuh dengan air. Basuh kaki. Ataupun kita ambil semayang. Basuh. Kita tayamum dulu. Basuh tangan. Ataupun macam tadi lah. Basuh tangan dulu, baru tayamum ke dia. Tayamum ni lah, begini cara-cara biasa. Muka dan 2 tapak tangan. Itu cara dia. Itu siapa sudah. Boleh faham tu kan? Tak faham tak? Boleh buat dah. Hak ni hak aksi hak molek sekali. Hak molek sekali kita buat sesi senang sikit payah apa. Tengok. Ada belak sini. Sakit doktor kata belak besar dia belak. Anda apa ambil semayang. Saja aku berwuduk kerana Allah. Apa tu anda basuh tangan. Basuh tangan anda kena tayamum pasal sini. Tayamum lah. Tayamum gini lah. Lepas tu sapu kepala basuh kaki. Ataupun buat sebaliknya. Baliknya buat tayamum dulu, basuh kediang. Mana? Basuh saja kebutuhan Taala. Lepas tu tayamum dulu. Sini, tayamum. Bukan tayamum atas ni, tayamum gini lah. Bukan tayamum atas sapu-sapu dulu. Itulah. Tayamum tu. Tayamum tepuk tanah sekali, angkat ni basuh muka. Tayamum saja ke tayamum untuk membolehkan semayang. Basuh muka, tepuk yang kedua. Buka begini, ambil tangan kiri bawah ni. Tangan yang bawah ni. Lepas tu bawa basuh tangan pula, basuh kaki, basuh kepala, basuh kaki. Sapu kali. Jadi ada 4 type, 4 jenis tayamum tadi. Boleh pilih hak mana, nak apa. Kalau mazhab lain lagi simple mazhab lain. Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi di mazhab yang cukup, bukan menyenangkan maknanya. Tak boleh kata hak kita menyenangkan juga. Mazhab Hanafi dia tengok kalau luka itu yang berbaluk itu mana banyak dengan hak sihat. Kalau luka sini sini je luka, hak ni sihat. Ni sihat. Ni sihat. Pakai semayang lah. Pakai ambil semayang. Ini sapu je. Kalau pak luka tu banyak sampai habis tubuh. Oh sihat ada sikit aje.
muka ni baluk, tangannya baluk, kaki dah baluk, baru tayamum. Dia tengok mana banyak cedera. Banyak cedera tu banyak tayamum. Kalau cedera tu sikit banyak sat, kena ambil sembahyang. Mazhab Hanafi. Bukan ni tak? Kang itu? Ha? Ya? Kalau nak Hanafi kena belajar molek sikit. Cara ambil semayang kena cara dia. Cara ambil semayang mazhab Hanafi macam ni. Cukup mudah Hanafi. Hanafi ni satu mazhab yang cukup mudah bagi kita. Nak tahu mazhab Hanafi, tengok. Mazhab Hanafi dia ambil semayang hanya 4 anggota saja. Niat tak wajib, sunat je. Saja kebutuhan Allah Ta'ala tu sunat je dia. Yang wajib niat tu masa semayang. Pasal air semayang ni dia sebagai jalan untuk semayang. Jadi ambil semayang tu sebagai wasilah. Sebab itu tak wajib niat. Cuma niat sunat saja ambil semayang tu. Bila semayang tu wajib. Sebab air semayang kita nak semayang. Semayang tu wajib niat. Niat pada Allah. Dia mana? Basuh muka. Ya. Boleh faham tu? Pak je. Tangan risiko. Sapu kepala, basuh kaki. Dan tidak perlu mualat, dan tak perlu tertib. Oh, hebat dia. Jadi pada kita tidak berapa berminat tau. Pasal kita tak belajar batas semayang cara dia. Dah nak taklid mazhab dia. Ini belajar dari segi taklid mazhab, cara dia bersemayang. Niat dia tak berwuduk tu. Kan apa niat wuduk tak ada tu? Kan niat dia nak buh dah semayang tu. Niat semayang tu. Boleh kan dia belajar usul fiqh lah. Bukan fiqh ni. Kena belajar kita usul fiqh baru tahu benda ni. Dia isi lagi tak ada. Kita usul fiqh. Dan cara batal semayang tu kena belajar cara dia. Cara batal semayang pada mazhab dia kalau setara puang tu tak batal. Kecuali aku ada apa ni panggil ni emosi. Ada apa ni panggil ni naik berahi tu. Tu tak boleh lah. Kalau situ biasa macam kita panggil situ saja gitu, tak batal pada dia tu. Hak kita ni mazhab kita situ sama ada bentuk gurauan ke, bentuk sengaja ke, rupa batal semua dalam mazhab kita. Sebab kita mazhab ni dijangka jadi naik emosi kita tu. Apa ni tu sensitif situ tu. Mazhab dia dok. Dia syarat dia jangan ada naik berahi tu naik. Dia naik berahi tu batal semayang. Pasal apa bila naik berahi tu batal semayang? Kerana nak bawa semayang ke Tuhan ni. Kalau dia nak subuh syaitan dia dalam tubuh kita. Jadi tak sedap nak semayang tu. Kena basuh dulu dengan semayang. Jadi model Tuhan. Itu mazhab Hanafi. Cara dia. Tu cara dia. Bab apa saya larat bab tayamum ni? Pasal apa? Gua ni tak ingat dah ni. Gua ni terajuk hari ni apa? Pasal apa lah nak ingat dah. Tak ingat. Bab sujud dah. Sujud ada prastar. Tu. Habis dah. Bila keningnya itu tertutup, kening dahi ya, sepindir sikit, bukan kening dahi dah, jabah dahi ya. Bila dahi itu tertutup oleh semacam pembalut, maka sujud tidak sah atas dahi berbalut tadi. Kecuali balutan luka yang payah sekali untuk dilepas, sujud di sini tetap sah. Tak boleh lepas kamu ni, tak boleh cabut. Kalau cabut bahaya. Itu dia. Dan dengan menekankan kening dahi, kening itu berdahi, silap tu. Dan dengan menekankan keningnya, bukan menekankan dahinya tu. Kening ni. Kening. Menekankan dahinya, kata kening tu malu orang, tenggajah orang. Tekan kening tekan aku mana dah? Dahi mana ni? Tu. Dan dengan menekankan dahinya pada tempat solat, kena tekan sikit biar lekuk tu. Kalau
kita tekan atas batas, atas kapal lekuk sikit sebanyak tu, tanda kita sujud tu. Kalau tidak, tak nama sujud tu. Dan dengan menekankan kendainya pada tempat solat, tempat kita sujud tu, sama ada atas semin ke, atas kayu ke, tempat sujud ke tidak, atas jadah ke, sehingga dapat berbebani dengan berat kepalanya, sampai kita rasa berat kepala kita, situ berasa berat kepala, lekuk situ. Itu dia nak jadikan sah sujud tadi, biar ada macam kita rasa kita sujud sungguhlah, berasa berat dari kita letak kelantar tu, biar ada, kalau ada kesang, kalau dia sujud tabatan nampak benar. Buat andaya kalau sujud itu ada kesang insya-Allahnya. Itu dia. Itu cara dia. Dengan berat kepalanya, ini berbeza dengan pendapat al-imam. Ini berbeza dengan pendapat al-imam. Imam mana ni Mana kata imam ni tak ada lah. Mari di mana perkataan al-imam ni? Bukan imam semayang ni, imam Haramain guru Imam Ghazali, bukan imam semayang ni. Imam Haramain mengatakan tak apa mana. Tak berasa berat kepala kita. Ada sini, ada ni. Ni. Saya baca, fa in kana 'alaha ha'ilun ka'usabatin lam yasihha illa an yakuna li-jarahati wa syaqqa al-izalatu mashaqqatan shadidatan fayasihu wa ma tahamul jabhatihi faqa 'ala musallahu bi an yanalahu naqlu khilafan lil imam. Imam Haramain ni dia kata tak berasa berbekas pun tak apa, tak berasa berat kepala pun tak apa, sujud asalkan sujud saja, kata nampak gitu saja, tapi kena mentul latarlah ni. Sah dah kata Imam Haramain. Imam Haramain ni bukan barang nak kapur Imam Haramain. Dia tu guru kepada Imam Ghazali. Dia rajin mengaji. Masa dia mengaji di luar negeri, dia nak pergi seorang diri di Iraq tu, di Mesir gitu gini, dia tak boleh pergi seorang diri. Pasal dia tengah muda masa itu, terasa kepayahan lah. Dia terpaksa ikut kafilah orang berniaga. Orang berniaga naik naik unta atas segeduh dia tu. Tak, belakang unta dia buat satu macam rumah kecil atas tu, tempat tu dia letak barang-barang kargo tu untuk berniaga. Daripada Madinah pergi kepada Syria, kepada Jordan dan sebagainya. Jadi dia ikut kafilah tak ada lah. Ikut sampai di tengah padang pasir tu, mari penyamung perampok, mari nak merapas harta, nak sambung harta benda, nak sambung barangan-barangan ni berniaga. Perampok jahat tadi tanya dia, apa ada dalam beg kamu? Tak ada, kata dia. Tak ada apa-apa, tak ada. Awak nak ambil lah. Ambil. Orang lain ambil habis. Orang lain beg isi barang-barang berniaga tu dalam kotak-kotak sama, dia ambil duit apa. Popok tu pada pasir dia. Itu cara dia. Dia pergi dekat Imam Haramain tadi. Mana benda? Mana barang? Beri saya. Ini rompokkan, kata. Ini rompokkan ni. Ini sambung-sambung, kata. Mana barang? Minta. Tak ada itu lah. Ambil lah. Pergi muka kita. Ambil. Nak ambil kita, ambil lah. Tak ambil sekarang. Dah jadi perampok nak ambil kita. Tengok orang jahil. Tak tahu orang jahil. Pada kita tu mestok dah. Ilmu dia situ. Ilmu opok dia pandai. Ilmu kita ada erti dengan Tuhan tu. Bodohnya penyamuk. Nak pitih je. Nak uang je. Kita tak mau. Selamatlah dia. Pada Imam Haramain ni, lebih baik dia opok hak dia tu. Tapi dia tahu dah. Tuhan tidak buka hati orang jahat tu untuk mendekati Tuhan melalui pembacaan Quran, tafsir, fiqh dan sebagainya. Itu Imam Haramain. Sebab itu belajar zaman dulu. Imam Syafi'i pada masa dia berguru dengan Imam Malik di Madinah, Masjid Madinah.
Pada masa Imam Malik baca kita hadis Muwatta. Muwatta Imam apa? Imam Malik. Imam Malik itu tugu dia. Baca hadatsana hadis daripada ni kata Nabi SAW gini. Allah yang tulis. Ada tulis di kertas lah gitu. Dah Imam Syafi'i ni anak yatim kan. Umur belasan tahun. Imam Malik baca hadis. Qala sallallahu innamal a'malu binniyati gini. Ditulis Imam Syafi'i. Tulis dengan apa? Putus nyari. Kalau yang dia kertas hadis pes ni tak ada. Jadi Imam Malik tengok, budak muda ni nampak dia nulis tapi pelik sikit dia ni. Pelik. Tamak saja menjilih baca hadis, nama apa? Insiraf. Insiraf maknanya apa ni, berpisah. Gigi. Orang muda, siapa engkau? Dia kabar. Awak tulis apa tadi? Tulis hak tuan guru ajar lah. Baca hadis. Saya ajar. Baca perang. Baca. Ingat habis lagi. Langsung dilatih Imam Syafi'i jadi tukang mengajar pula. Kuatnya, tajamnya otak dia. IQ dia tinggi. Darjah kecerdasan otak dia 160 ke atas. Tingginya IQ dia. Intelligence quotient tinggi. Imam Syafi'i. Itu cara. Jadi nak kabarnya Imam Haramain tadi orang pun hebat. Imam Syafi'i pun orang pun hebat. Pada masa dia berdebat dengan orang alim yang berdekir dengan dia dalam masjid di Kahirah, di Mesir, lawang. Dah lawang dia tu tabiat dia jenis orang jealous, deki sikit. Kemasyhuran Imam Syafi'i ni terkenal, tersyhur tu. Lawang di masjid tu orang ramai dengar. Malu lah dia, orang yang lawang dia tadi. Sebab hujah Imam Syafi'i lebih menonjol. Lepas tu dia ambil apa dia panggil, mangga pitu tau. Mangga tu dia potong pada Imam Syafi'i. Darah, demam, luka. Dah berapa lama wafat Imam Syafi'i kita. Tengoklah, orang alim sama orang alim berdikir juga tak boleh tengok kawan dia menunjuk. Kata Imam Syafi'i itu alim mujtahid tau. Bapa ulama mazhab kan, terkenal dunia. Itu cara dia. Jadi nak khabar orang yang lebih-lebih zaman dulu tu tak lari daripada rajin belajar, rajin beramal dan kuat iman. Nak khabar itu dengan Allah. Itu rahsia dia dapat ilmu daripada Allah Ta'ala dengan mudah. Itu cara dia. Imam Haramain gitu juga. Imam Haramain ni tunggu Imam Ghazali. Imam Ghazali kita tu lah. Imam Ghazali yang kita baca kitab ada Al-Mudi. Kitab apa lagi ni? Apa ni? Riyadus Shalihin, apa lagi ni? Minhajul Abidin. Ghazali tu lah. Itu cara dia. Habis. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Salam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.